Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Maka pada pagi ini kita nak ambil beberapa potong mutiara kata daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutuskan oleh Allah. Itu i'tiqad kita. Seorang manusia telah dipilih oleh Allah menjadi utusannya kepada umat. Lalu baginda menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Justru setiap yang datang daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau setiap yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari percakapannya, perbuatannya, iqrarnya atau pengakuannya, sehinggalah semua perkara dalam sifat fizikalnya, akhlaknya, semua itu dipanggil hadis ataupun kita panggil sunnah. Lalu kita ambil siapa-siapa yang mengambil panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berjaya. Dialah orang yang diiktiraf sebagai ahli sunnah kerana dia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, kita pada pagi ini dapat kembali dalam siri bacaan kita terhadap kitab Bukhari dan Muslim, iaitu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kitab hari ini ataupun bab yang hari ini kita baca Kitabul Janaiz, kitab berkaitan dengan jenazah. Bab yang pertama dalam kitab ini, babu al-bukai 'alal mayyit, bab menangisi orang yang sudah meninggal. Baik, kita baca hadis yang ke-531. Panjang hadis ni. Hadis Usamah bin Zaid qala arsalati ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi anna ibnan li qubida fa'tina fa'arsala yuqri'us salama wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyannaha فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده إنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Maksudnya,
Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, putri Rasulullah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seseorang menemui baginda. Ada seorang anak perempuan Nabi pergi utuskan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkirim pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anakku hampir meninggal, maka datanglah kepada kami. Qubid ni kalau kira dicabut nyawa lah. Anakku ni dah meninggal, anakku baru meninggal, qubid dah meninggal, fa'tina, maka datangilah aku. Suruh Nabi datang, jumpa. Semua Nabi datanglah. Maka Nabi SAW mengirim salam dan menitipkan pesan balasan. Nabi pun kirim salam balik ke orang. Orang tu bagi tahu dia, Nabi SAW kirim salam dan Nabi pesan, inna lillahi ma akhadh, sesungguhnya milik Allah apa yang dia telah ambil. Walahu ma a'ta, dan milik Allah juga apa yang dia bagi. Wa kullun indahu bi ajalin musamma, dan semua yang ada di sisinya sudah ada ajal yang tertentu. Semua yang ada, wa kullun, semua benda, indahu, di sisi Allah, ajalum musamma, ada ajal yang telah ditetapkannya. Fal tasbir, bersabarlah, wal tahtasib, dan dia tulis sini ikhlaslah. Apa dalam terjemahan PDF kita, dan mengharaplah redha Allah. Sabarlah dan haraplah redha, ataupun tahtasib ni mengharapkan pahala dari Allah. Kita sabar, haraplah Allah Ta'ala bagi pada kita pahala di atas kesabaran kita. Kemudian putri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengirim kembali pesan dan bersumpah demi Allah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya. Dia pun bagi tahu kepada orang tu, bila Nabi pesan tu, Nabi kata, dia orang utusan tu kata Nabi kirim salam dan Nabi pesan, Allah ni bagi dia lah apa yang dia ambil, miliknya lah apa yang dia bagi, dan semua benda di sisi Allah adanya ajal tertentu. Sabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Bila utusan tu bagi tahu gitu, anak Nabi ni bagi tahu dia balik demi Allah, bagi tahu pada Rasulullah supaya dia datang. Dia bersumpah atas nama Allah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Maka bila orang tu bagi tahu kepada Nabi, Nabi pun bangun bersama Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa lelaki lainnya. Kemudian bayi farafa'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kemudian bayi yang sakit itu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika nafasnya sudah turun naik memberat. Dia tulis sini nafasnya putus-putus seperti geriba yang kosong. Geriba ni bekas kosong lah. Qirbah tu, dia panggil qirbah. Qirbah ni apa tu? Pernah kita dah sebut, bekas kulit kambing yang ikat ujung tu kan. Itu dia panggil qirbah. Jadi bila
dia bekas tu kalau kita dia keluar angin macam mana? Gitu kan, kalau kita bekas kau macam kita plastik, kita tekan plastik tu dia keluar bunyi. Gitu. Jadi masa tu bayi ni dia dah nyawa dia tu dah hujung-hujung, dan bila dia nafas tu berat sehingga keluar bunyi seperti bekas kirbah tu. Boleh faham kan? Okey. Jadi tiba-tiba air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir, jatuh. Maka ditegur oleh Sa'ad, "Ya Rasulullah, kenapa begitu? Ya Rasulullah, ma hadha?" Kenapa Nabi menangis? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya hadhihi rahmah." Ini adalah rahmat, yakni kasih sayang yang Allah Ta'ala letakkan dalam hati hamba-hambanya, dan sesungguhnya Allah hanya akan memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang berbelas kasih. Jadi Nabi kata sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang merahmati, yakni berbelas kasih. Sebab tu Nabi pun menangis kerana adanya dalam hati Nabi ni sifat rahmat, kasih sayang. Baik. Jadi habislah hadis tu. Inti kepada hadis ni apa dia? Dalam bab menangisi mayat, maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah menangisi mayat. Okey? Nabi pun mengalirkan air mata bila melihat keadaan cucu dia ni. Okey, satu. Kita baca hadis yang seterusnya. Kita akan baca apa kaitan bab ni. Ya, bab penuh ni. Hadis yang seterusnya, hadis ke-532. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala ishtaka Sa'ad bin Ubadah syakwa lahu فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى. قالوا يا رسول الله. قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه متفق عليه. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menziarahinya bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda mendapati dia sedang dikerumuni oleh keluarganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah dia sudah meninggal? Mereka pun menjawab, qalu la. Mereka kata, tidak ya Rasulullah, belum lagi meninggal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi menangis
ketika orang-orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, mereka pun ikut menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarlah, atau dalam hadis dan terjemahan kita, sukakah kalian mendengar? Ala tasma'un, dengarlah. Okay? Dengarlah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyeksa kerana air mata dan sedihnya hati. Akan tetapi Allah akan menyeksa atau merahmati kerana ini. Nabi sambil menunjukkan kepada lidahnya. Nabi tunjuk kepada lidahnya. Dan sesungguhnya mayat, okey, mayat akan terseksa kerana tangisan keluarga kepadanya. Akan tersiksa kerana tangisan keluarga terhadapnya. Okey. Jadi dalam hadis ni ada satu klausa, ada satu perkara, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mayat ni akan diazab di dalam kubur disebabkan tangisan keluarganya. Okey. Jadi kita nak faham tangisan yang macam mana yang menyebabkan ahli keluarga tu diazab. Tangisan mana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau nak kata sekadar menangis saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Dalam hadis sebelum ni, begitu juga dalam hadis ni. Kisah wafatnya cucu baginda, Nabi menangis. Kisah wafatnya Sa'ad bin Ubadah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Tapi Nabi SAW kata dalam hadis ni, bukan sekadar tangisan biasa. Kalau titik air mata biasa tu, mayat tu tidak diazab. Tapi Nabi menunjukkan kepada lisannya, berarti dia adalah tangisan buka yang bersifat ratapan. Ratapan atau berkabung orang panggil. Dengan sifat menangis dan keluar daripada mulut dia percakapan-percakapan yang tidak layak untuk diucapkan, dan menggambarkan kesedihan dan tidak redha kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itulah bentuk tangisan yang akan Allah azab mayat kerananya. Adapun sekadar titisan air mata, Nabi kata Allah tidak akan mengazab dengan sebab titisan air mata, tapi Nabi tunjuk dengan sebab ini. Dirahmati ke dia dengan diazab dia, dengan sebab ini Nabi tunjuk kepada lisan dia. Kemudian di hujung tu Nabi kata sesungguhnya mayat akan terseksa kerana tangisan ahli keluarga. Jadi kita faham tangisan yang dimaksudkan itu ialah ratapan. Dia panggil an-niyahah. An-niyahah. Baik, kita pergi hadis yang seterusnya. Bab fi sabri 'alal musibah inda sadmatil ula, inda awwalis sadmah. Sabar ketika pertama ditimpa musibah. Awwalis sadmah ni ketika waktu pertama. Bukan musibah pertama dah, waktu pertama kena musibah. Mana waktu kita kena musibah? Waktu mula-mula tu. Bila dah lama tu, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Manakala berlakunya kematian, hari pertama meninggal tu, itulah hari yang paling berat. Hari yang kedua, hari yang ketiga, mari seminggu, makin lama makin kurang, kesabaran dia pun makin lagi kuatlah maknanya. Dan begitulah pada sudut musibah-musibah yang lain. Kalau bisnes rugi, hari hak mula-mula kena tu terduduk. Lama-lama bila dah setahun tu dia pun boleh bangkit semula. Baik, as-sabru 'alal musibati 'inda awwalis sadmah.
sabar ketika pertama ditimpa musibah. Hadis 533, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri qalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi berjalan dan melalui marran Nabi. Marra ni Nabi berjalan, lalu dalam perjalanan tu Nabi tengok ada seorang wanita. Nabi pernah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di samping kuburan. Nabi berjalan, tengok-tengok ada seorang wanita ni duduk tepi kubur menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dia. Nabi kata kepada dia, ittaqillaha wasbiri. Sabarlah, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Wanita tu sedang menangis di kubur, Nabi kata bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Wanita pun jawab, ilaika anni. Ilaika anni, maksud ilaika anni ni jauhlah engkau dariku. Dia kata kepada Nabi, fa innaka lam tusab bi musibati, kerana engkau tidak ditimpa dengan musibah aku. Makna bahasa kita agak, pergi engkau tak tahu apa yang aku kena, sebab kau tak kena musibah seperti mana aku kena. Marah dia, dan marah. Ada sehari tu orang ni kadang-kadang kena musibah kan, memang dia begitu kan. Ada seorang tu dia mari suara kita ni lah, mari dia tidur, kita pun tak apa lagi lah, tengok dia tidur. Kita semayang asar, mari semayang asar, dia tidur. Mari semayang maghrib, dia tidur. Mari semayang isyak, dia tidur. Kata dia ni, kalau mari nak tumpah surau cara molek, kita pun tak kisah sangat kan. Kita tahulah musim-musim orang susah banyak ni. Tapi kalau mari kat surau dengan mandinya, tidur bau busuknya, orang semayang pun tidur, kita gerak pun dia tak bangun. Bukan setakat dia tidur biasa dah, kita pergi kejut tak bangun. Kita pun surau ni kan surau khas, bukan surau umum. Ni kan surau pak kita je. Surau untuk community quarters kan, bukan surau bawah jais. Jadi kita pun bimbang orang luar masuk. Kalau mari semayang ke apa, tak apa. Ni mari nak tidur. Bila tidur, bincang dengan pokok quarters, mari kita pergi. Saya pun tengok pelik, tak berani juga. Mari tengok pelik ni orang ni. Dengan tubuh dia pula kasar. Kita pun mari panggil 3 orang mari. 3 orang mari kejut. Bangun. Bangun. Tak boleh tidur kat sini ni. Sini kita kunci malam, kita tu kunci. Lepas tu sini bukan surau awam. Nak semayang boleh lah, tapi kalau nak tidur sini tak boleh lah. Kita pun bangun, keluar. Dia pun, bila kita halau dia tu, bangun dia marah bila tengok ada 3 orang nak lawan, tak boleh lah. Dia keluar dekat tu, dia kata, ya Allah, timpakanlah kepada mereka ni musibah yang engkau telah timpa kepada aku. Sudah kita pada hati, ya Allah. Sampai gitu mana marahnya. Jadi kita pun tak apalah, kata pergilah. Kita pun diam, tak jawab apa pun hak dia kata tu. Kita diam, tak apalah. Minta maaf lah, kata sini memang tak boleh tidur. Tapi nak ayatnya, begitulah orang yang sifat kena musibah.
Okey lagi lah wanita ni dia marah sekat tu, pergilah engkau, nyahlah engkau dariku. Engkau tidak ditimpa musibah sebagaimana aku kena timpa. Jadi orang tak diberat lagi pada dia. Siap kita doa, ya Allah, timpakanlah kepada dia ni, kepada mereka ni musibah yang kau telah timpa kepada aku. Kita pun doa, ya Allah, janganlah tersebut musibah. Pasal apa? Pasal dia mari tak semayang. Kalau dia mari semayang tu kita pun tak ada masalah. Kalau kata nak menumpang ni, siap pakai motor atas tu kata dia ni nak tidur lama ni. Siap parking, bukan pakai bawah dah. Dia angkat motor tu naik atas kat tangga tu. Naik. Kata dia ni mari duduk sini. Lepas tu bila kita tanya orang surau kat luar tu, orang kata dia memang pernah dah tidur sini ustaz. Lepas tu dia ada beberapa masalah lah yang dia buat kat surau tu. Jadi mereka pun halau dia. So kita kata tak apalah, tak salah adalah kita halau dia tu. Baik, jadi nak cerita saja orang kena timpa musibah tu lagu tu lah. Dia tak sedar tu, kadang-kadang dia tak sedar. Jadi wanita ni bila dia bagi tahu tu, dia bagi tahu, nyah engkau dariku, engkau tidak ditimpa musibah tu. Disebut dalam hadis walam ta'rifhu. Wanita tu kata begitu, sebenarnya dia tak tahu yang tegur dia tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok orang tegur kita tu, Nabi tegur sabarlah, tak jawab dah. Tapi dia ni oleh kerana dia tak tahu tu Nabi, kemudian dia pula dalam keadaan sedih kena musibah, dia kata ilaika anni, pergi kamu, jauh engkau dariku. Dia pun tak tahu kepada Nabi. Lalu ada yang memberitahu, yang memberi nasihat kepada kamu tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lepas Nabi pergi tu, ada orang bagi tahu, Nabi tu Nabi bagi tahu. Maka dia pun segera bangkit dan pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada yang penjaga pintu, dia langsung masuk. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Dia pergi ke rumah Nabi dan dia terus duduk depan pintu. Duduk depan pintu dan tidak ada orang pun yang jaga pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak masuk rumah tu, duduk pintu. Fa'atat baban Nabi. Disebut dalam hadis ni, maka dia mendatangi pintu rumah Nabi. Walam tajid indahu bawabin, dan dia tidak menemukan penjaga di sana. Makna penjaga pintu, Nabi ni tak ada jaga pintu. Faqalat, lalu Nabi, dia pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam a'rifka. Tak maaflah tadi Nabi, aku tak kenal tadi, aku tak perasan. Aku tidak mengenalimu. Dia minta maaf atas perbuatannya itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu hanya pada terpaan pertama. Ataupun pada timpaan yang pertama. Makna waktu mula-mula kena timpa musibah, di situlah tempat kita nak sabar. Jadi hadis ni kita tahu, kita faham, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kesabaran. Yang paling kena sabar ialah waktu mula-mula ditimpa musibah. Baik, bab yang seterusnya, babul mayyiti yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Bab orang mati terseksa kerana tangisan keluarganya. Bab orang mati terseksa kerana tangisan keluarganya. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mati akan terseksa kerana tangisan keluarganya, kerana rintihan atau ratapan keluarganya. Okey. Orang mati akan terseksa kerana ratapan ahli keluarganya. Satu. Kemudian hadis yang seterusnya sama, kita baca dulu hadis ni. Okey. Lepas tu kita akan bincang perbincangan ulama dalam bab ni. Bab hadis ni ada beberapa hadis dan cerita dia panjang, termasuklah ingkarnya Aisyah radhiyallahu anha kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita baca hadis ni. Hadis yang seterusnya, hadis Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu an Abi Musa radhiyallahu anhu qala lamma usiba Umar radhiyallahu anhu ja'ala Suhaibun yaqul wa akhah فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي متفق عليه. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, ketika Umar radhiyallahu anhu tertikam, maka Suhaib menjerit, aduhai saudaraku. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau tidak mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mayat itu terseksa kerana tangisan orang yang masih hidup. Umar waktu tu Umar sakit nak mati kan. Umar ni bila kena tikam, datang tabib tengok, dia bagi minum susu tu keluar daripada tempat lubang tikaman tu. Maknanya usus Umar ni sudah pun tembus. Lalu tabib kata tak ada harapan sembuh dah. Anak Umar sakit dalam keadaan menunggu mati. Masa tu mak orang datang dan orang menangisi Umar radhiyallahu anhu. Suhaib datang, Suhaib pun kata wa akha, aduhai saudaraku. Umar kata jangan menangis. Umar kata, apakah kamu tak tahu bahawa Nabi bagi tahu sesungguhnya mayat itu akan diseksa kerana tangisan orang yang masih hidup. Maknanya Umar tak bagi orang tu menangisi dia. Sebab Umar bimbang, takut nanti dia kena azab dalam kubur. Baik. Hadis yang seterusnya, bab yang sama lagi. Kita ambil beberapa hadis, kemudian baru kita kumpulkan perbahasan. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-536, hadis Abdullah bin Umar wa Aisyah radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhum ajma'in. An Abdullah bin Ubaid bin Abi Mulaikah qala tuwfiyat ibnatun li Uthman radhiyallahu anhu bi Makkah وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة
faqala idhhab fanzur man haula'i ar-rakbu. Qala fanadhartu fa idza Suhaibun fa akhbartuhu faqala ud'uhu li faraja'tu ila Suhaib faqultu irtahil falhaq amira al-mu'minina falamma usiba Umaru dakhala Suhaibun yabki yaqulu wa akhahu wa sahibahu faqala Umaru radhiyallahu anhu ya Suhaib atabki alayya wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'adzabu bi ba'dhi buka'i ahlihi alaihi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma falamma mata Umar radhiyallahu anhu dzakartu dzalika li Aisyah faqalat rahimallahu Umar wallahi ma haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yu'adzibul mu'mina bibukai ahlihi alaihi walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yazidul kafira 'adzaban bibukai ahlihi alaihi wa qalat hasbukumul Qur'an wa la taziru waziratun wizra ukhra. Qala Ibnu Abbas 'inda dhalik wallahi huwa adhaka wa abka wallahu huwa adhaka wa abka yuqalu abka qala Ibnu Abi Mulaikah. Patut tak sambung tu. Qala Ibnu Abi Mulaikah wallahi ma qala Ibnu Umar syai'a. Muttafaqun alaih. Oh, panjang hadis tu. Siapa ngatuk orang dengar? Panjang hadis ni. Oh, kita baca Arab tu sedap sebab satu teks asal. Kita dengar cerita bahasa Arab tu dia lain daripada cerita bahasa Melayu ni. Dia punya zauq al-arabi tu, zauq bahasa Arab tu dia ada zauq, kemanisan, kelazatan dia tu. Kita baca tu pun sedap. Tapi orang tak faham kan? Kita kebel-kebel lagu tu je, ana hadis panjang pula kan. Ngata ke orang online kita tu. Baik. Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaikah berkata, ketika puteri Uthman bin Affan meninggal di Mekah, ni ada beberapa cerita, ni cerita dalam cerita. Hadis ni ada beberapa cerita dalamnya. Pertama, cerita anak Uthman bin Affan dia meninggal di Mekah. Maka kami, kata Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, dia kata kami pergi tengok anaknya Uthman meninggal. Waktu kami pergi, hadir juga Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abi Ubaidillah ni pergi, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah ni, dia kata aku pergi tu, di situ adanya Abdullah bin Umar, adanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian ketika aku berada di antara keduanya, Abdullah bin Umar kata kepada Amr bin Uthman, dia kata, apakah engkau tidak melarang orang-orang menangis dalam majlis tu? Ada orang menangis, mati orang menangis. Lepas tu Abdullah bin Umar dia kata kepada Amr bin Uthman, saudara yang mati, kamu tak larang kau orang menangis tu? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mayat akan terseksa kerana tangisan keluarganya. Sama dengan hadis tadi kan? Abdullah ibn Abbas pun kata, dulu Umar juga kata begitu. Dia pun cerita Umar dulu. Dia kata apa? Ibnu Abbas bercerita, dia keluar dari Makkah bersama Umar radhiyallahu anhu. Ketika berada di Baida, yakni satu lapangan luas, ternyata ada serombongan orang yang bernaung di bawah pohon Samurah. Lalu Umar berkata, pergilah tengok siapa. Maka aku pun pergi tengok, ternyata dia adalah Suhaib.
Lalu aku sampaikan kepada Umar. Umar berkata, panggil dia kemari. Maka aku kembali kepada Suhaib dan berkata, segeralah engkau temui Amirul Mukminin. Segeralah engkau temui Amirul Mukminin. Jadi cerita dia, Umar dengan Suhaib ni pernah bertemu. Umar dengan Suhaib pernah bertemu dalam satu perjalanan. Abdullah ibn Abbas dengan Umar ibn Khattab balik dari Mekah. Tengok-tengok jumpa. Itu satu cerita. Jadi Suhaib ni, kerana dia baik dengan Umar, ketika Umar kena tusuk, dia datang. Itu cerita nombor 3 pula. Ketika Umar tertusuk, dia pun datang. Tiba-tiba Suhaib menangis dan berkata, wahai saudaraku, ya akhahu, wa akhahu, wa sahibah, wahai sahabatku. Maka Umar pun berkata, wahai Suhaib, apakah engkau menangisiku sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mayat akan disiksa kerana tangisan keluarga kepadanya. Jadi Ibnu Abbas cerita perihal Umar waktu Umar sakit dalam majlis hak mana anak kepada Sayyidina Uthman meninggal. Faham tak cerita tu? Okey. Kemudian Ibnu Abbas dia cerita lagi. Setelah Umar meninggal, dia menceritakan riwayat itu kepada Aisyah. Ibnu Abbas bagi tahu Aisyah, Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, orang mayat ni Nabi kata akan diseksa disebabkan tangisan ahli keluarganya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah memberi rahmat kepada Umar. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda begitu. Aisyah mengingkari hadis tu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda sesungguhnya Allah akan menyeksa seorang mukmin kerana tangisan keluarga kepadanya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah akan menyeksa orang kafir atau Allah akan menambah seksa orang kafir kerana tangisan keluarganya. Lalu Aisyah berdalil dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tiada berdosa seseorang kerana dosa orang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dan Allah lah yang membuat orang menangis dan tertawa. Dan Allah lah yang membuat orang menangis dan tertawa. Qala Ibnu Abi Mulaikah, berkatalah Ibnu Abi Mulaikah, wallahi ma qala Ibnu Umar syai'a. Abdullah ibnu Umar tak kata apa-apa pun dalam hadis. Dia kembali kepada cerita asal kan. Ibnu Abbas waktu dia cerita tu ada padanya Abdullah bin Umar. Jadi bila Abdullah bin Abbas cerita, Abdullah bin Umar tu tak cakap apa-apa. Dia diam mengiyakan sahaja cerita tu. Baik. Ada isu tak hadis ni? Lama faham tak hadis ni? Saya ringkaskan. Jadi hadis ni Ibnu Abbas cerita, Umar bagi tahu hadis bagaimana yang kita sebut dalam hadis sebelum ni. Tapi bila Umar meninggal, Ibnu Abbas bagi tahu kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata Nabi tak kata macam tu. Nabi tak kata Allah akan azab orang mukmin disebabkan tangisan ahli keluarganya. Sebaliknya Nabi kata Allah akan menambah azab siksa orang kafir dengan tangisan ahli keluarga kepadanya. Dan cukuplah ayat Quran, seorang itu tidak menanggung dosa disebabkan perbuatan orang lain. Jadi Aisyah mengingkari. Sebab apa Aisyah mengingkari? Sekarang ni yang menangis ahli keluarga. Maka ahli keluarga tu amalan dia lah. Kenapa pula mayat dalam kubur ni kena azab disebabkan perbuatan orang lain? Nampak tak isu dia?
Isu dia ialah apakah orang dalam kubur ni diazab disebabkan tangisan orang hidup, sedang yang buat salah orang hidup. Kenapa yang orang mati kena azab? Aisyah pun kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Sesungguhnya orang yang seorang itu tidak memikul beban dosa orang lain. Habis lagu mana? Sudah. Nah, nampak tak isu dia sekarang ni? Nampak tak pertembungan? Umar bagi tahu satu riwayat, sekarang ni Aisyah bagi tahu dan Aisyah ingkar riwayat Umar. Bertembung dua pandangan. Seorang ni sahabat, seorang ni isteri Nabi. Macam mana? Sudah. Macam mana? Lepas tu Ibnu Abbas pula kata, yang membuat menangis dan tertawa tu Allah. Allah jadikan kita ketawa dan menangis. Nak macam mana? Tiba-tiba kena azab disebabkan perkara tersebut. Sudah. Macam mana tuan-tuan? Kita baca satu lagi hadis berkaitan menjelaskan situasi yang sama. Hadis Aisyah wa ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Urwah qala dzukira 'inda Aisyah radhiyallahu anha anna ibn Umar rafa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-mayyita yu'adzabu fi qabrihi bi buka'i ahlihi faqalat wa hal ibn Umar rahimahullah wahala mari kejap. Wahal ibnu Umar. Wahal ibnu Umar radhiyallahu rahimahullah innama wahala ibnu Umar radhiyallahu rahimahullah innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yu'adzabu bi khati'atihi wa dhanbihi wa inna ahlahu la yabkuna 'alaihi al-an. Qalat wa dhaka mithlu qawlihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-qalib wa fihi qatla badrin min al-musyrikin faqala lahum ma qala innahum la yasma'un ma aqul innama qala innahum al-an la ya'lamun annama kuntu aqulu lahum haqqun thumma qara'at innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil qubur yaqulu hina tabawwa'u maqa'idahum minan nar. Urwah radhiyallahu anhu berkata ketika diceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Ibnu Umar meriwayatkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang meninggal akan terseksa dalam kuburnya kerana tangisan keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengira begitu. Semoga Allah merahmatinya. Yang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang meninggal terseksa kerana dosa dan kesalahannya sementara keluarganya sedang menangisi. Dan itu sama dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri atas sumur, yakni telaga tempat orang-orang musyrikin terbunuh ketika perang Badar. Maka dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka mendengar apa yang aku katakan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bersabda, sesungguhnya mereka kini mengetahui bahawa apa yang dulu ku katakan kepada mereka itu benar adanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membacakan ayat, sesungguhnya engkau tidak dapat membuat orang yang mati mendengar, dan ayat dan engkau tidak akan membuat mendengar orang-orang yang ada di dalam kuburnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata ketika mereka telah mengambil tempat masing-masing di dalam neraka. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ni cerita sama.
Cerita dia apa? Aisyah mengingkari Umar bahawa macam mana orang mati boleh diazab di dalam kubur disebabkan tangisan orang yang hidup. Kerana sesungguhnya orang yang mati diazab dengan sebab dosa-dosanya. Tak ada kaitan dengan tangisan orang hidup. Dan Aisyah juga bagi kata Nabi SAW tidaklah itu melainkan sama seperti hak Nabi kata kepada orang musyrikin yang mati dalam kubur tu. Orang musyrikin tu dia mati perang Badar, duduk dalam telaga, kemudian Nabi berdiri, Nabi kata apa? Nabi kata, macam mana? Engkau dah tahu dah apa yang aku bagi tahu dulu. Lebih kurang macam itulah. Apakah engkau telah dapat apa yang dijanjikan? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, innaka la tusmi'ul maut lalu dia bacakan ayat, sesungguhnya engkau tidak dapat membuatkan orang yang mati itu mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak dapat menjadikan mereka di dalam kubur itu mendengar. Baik. Macam mana kita nak faham perbahasan ni? Kita pergi terus kepada perbahasan kita lah. Banyak dah hadis baca ni, nanti pening banyak pula ni. Isu dia sekarang, hadis pertama, Nabi akan azab, Allah akan azab seorang di dalam kubur disebabkan tangisan ahli keluarga. Settle. Riwayat mana? Riwayat Umar radhiyallahu anhu. Ada riwayat Aisyah kata bukan macam tu. Sebab apa? Orang tidak akan diazab disebabkan dosa orang lain. Hak Nabi kata sebenarnya Allah akan menambah azab bagi orang kafir disebabkan. Kemudian kita sokong pula dengan tangisan Nabi. Nabi pun menangis juga kan? Okey, itu kita dah clear dah. Yang diazab bukan tangisan biasa, tapi diazab adalah kerana ratapan. Okey, sekarang ni kalaupun betul ahli keluarga mayat tu meratapi, maka yang salah ahli keluarga tu, kenapa mayat tu diazab? Aisyah mengingkarinya. So apa sebenarnya status cerita ni? Okay. Saya ambil perbahasan ni. Bahasa panjang ni tuan-tuan. Hari ni bab cerita nangis ya, tapi ulama ni punyalah dia bahas, dia detail lah sebenarnya. Detail tu sebab apa? Sebab kita nak dengar hak Nabi SAW bagi tahu je. Kita nak faham macam mana. Baik. Perbahasan ni panjang. Itu tentang azab orang mati disebabkan tangisan orang hidup. Kisahnya perbuatan hadis tadi. Hadis. Saya dah jelaskan, tak perlu saya ulang. Baik. Sekarang ni isu yang pertama. Bila Aisyah mengingkari hadis Umar, apakah Umar menceritakan hadis ni secara benar? Maknanya Nabi bagi tahu betul macam tu, atau sebenarnya Umar tersalah sebagaimana dakwaan Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah kata Umar tersalah. Nabi tak sebut macam tu. Sekarang ni apakah dakwaan Aisyah tu benar? Radhiyallahu anha. Okay. Dia ni sebagai orang yang dekat dengan Nabi, Ummul Mukminin. Ummul Mukminin kata Umar tersalah. Sekarang ni betul tak hadis, betul tak dakwaan Ummul Mukminin Umar salah? Okey, jawapan dia. Pertama, dakwaan Umar salah tak betul. Okey, tak betul. Kerana apa? Kerana hadis Umar ibn al-Khattab, kita datang riwayat dengan dia ni, datang pertama dari sudut riwayat muttafaqun alaih, kuat. Yang kedua, yang cakap ni bukan Umar saja. Kalau kita rujuk kepada hadis yang pertama, siapa riwayat dia? Usamah bin Zaid. Kan? Usamah bin Zaid pun meriwayatkan hadis yang sama. Dan beberapa sahabat juga meriwayatkan pernah dengar daripada Nabi SAW
bahawa Nabi kata mayat ni akan diseksa disebabkan tangisan atau ratapan ahli keluarga. Berarti Umar betul. Umar benar. Umar dia bagi tahu hadis betul hak sebagaimana Nabi SAW bagi tahu. Jadi dakwaan Aisyah bahawa Umar tersalah, dakwaan itu tidak benar. Maknanya Aisyah mungkin dengar hadis lain, Umar dengar hadis lain. Sebab dia tidak bertentangan. Hadis Umar, mayat akan diazab di dalam kubur. Hadis Aisyah, Allah akan menambah azab orang kafir di dalam kubur. Makna tidak bertentangan. Kita boleh kata ini maklumat tambahan daripada hadis. Orang mati, orang mukmin pun kena azab, orang kafir memang ada kena azab, tapi ditambah dengan tu azab disebabkan ratapan orang mati. Baik. Jadi perbahasan pertama, betul hadis ni daripada Nabi. Kalau betul hadis ni daripada Nabi pula, macam mana nak jawab kenapa mayat diazab disebabkan tangisan atau ratapan ahli keluarga, sedang dia bukan dosa mayat? Itu isu dia, isu besar. Kenapa kena azab? Yang menangis orang tu salah, azablah orang menangis tu. Apa nak azab orang ni? Dia yang meratap, dia salah. Andai katalah contohnya orang ni orang soleh mati, tiba-tiba orang meratap, oh tiba-tiba dia baik, dengan ratapan orang sana dia kena azab. Macam mana? Tapi kalau kita nak kona, nak pusing pun, hadis ni hadis, cerita ni hadis. Macam mana kita nak faham fiqh kepada hadis ni? Baik, ringkas ceritalah. Saya faham pembahasan panjang ni. Bahasa panjang ni. Okey. Majoriti, sebahagian ulama dia kata macam ni. Mayat ni akan diazab sekiranya keluarga ni meratapinya kerana wasiat dia. Mungkin boleh jadi dia wasiat, kalau aku mati nanti rataplah. Tapi wasiat mana? Ada orang wasiat macam tu kan? Wasiat begitu nampak macam tak logik lah. Tapi wasiat begitu sebenarnya, kalau ayat yang saya sebut tadi tak logik. Tapi kalaulah situasi dia ni mayat ni waktu dia hidup, memang itulah cara dia meratapi orang mati. Bila orang mati, bila dia mati, orang akan buat gitu juga ke dia. Faham tak? Dia masa hidup, dia meratapi orang mati. Jadi bila dia mati, ahli keluarga akan buat benda yang sama, sebab dia waktu hidup pun dia meratapi. Itulah maksudnya dia mewasiatkan ahli keluarganya. Oleh kerana ratapan menjadi budaya hidup dia, jadi bila dia mati, ahli keluarga meratapinya. Maka dia diazab disebabkan waktu dia hidup, dia yang mengajarkan ahli keluarga dia meratapi. Itu perbahasan. Berarti kalau dia waktu hidup dah larang, dia tidak ni, dia dah larang orang jangan buat ratapan, dia pun bukan ahli ratapan, ahli keluarga dia pun tahu dia ni, tiba-tiba mari orang lain meratap atas mayat dia, maka masa tu dia tidak diazab. Okey, sebab tak ada kaitan dengan dia. Itu perbahasan. Nombor dua, ada pandangan yang ketiga. Pandangan pertama, pandangan Aisyah kan. Aisyah kata tak betul. Aisyah kata benda tu tak ada. Maknanya mayat tidak diazab disebabkan ratapan. Pandangan kedua, diazab tetapi ada situasi. Kalau dia ni waktu hidup dia mengajar, atau dia mengamalkan, atau dia berpesan kepada keluarga dia, kena azab. Kalau tidak, dia tidak diazab. Ada pandangan yang ketiga, ini adalah pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia kata apa? Dia kata
bila Nabi SAW sebut diazab, yu'adzab, yakni terseksa, maka sebagaimana Nabi kata terseksa, kita faham. Dan tidak ada masalah kalau orang mati terseksa disebabkan kematian, ada tangisan orang hidup kerana terseksa, bukan dihukum. Nabi tak sebut dia dihukum, Nabi sebut dia terseksa. Kenapa? Duduk diam. Abi tak ngajar. Dah, tengah action. Duduk diam. Tak boleh, nanti masuk dalam komputer. Duduk diam, tak boleh. Jadi pandangan ketiga ni, dia kata yang Nabi sebut terseksa bukanlah seksa dari sudut hukum dosa. Bukanlah dari sudut hukum dosa. Tetapi terseksa dari sudut apa? Dia rasa tak senang disebabkan orang menangis. Okey? Dia rasa tak senang dan dia rasa terganggu dalam kubur dia. Terseksa ni bahasa kita mungkin kata terganggu. Sebagaimana Nabi SAW kata, sesungguhnya safar, perjalanan itu qit'atun minal azab, sebahagian dari azab. Kan? Nabi kata musafir tu sebahagian dari azab. Bukanlah maksud musafir tu azab seksa disebabkan hukuman, tidak. Tapi sifat musafir tu menyebabkan orang tu terganggu, susah, sakit, sifat azab. Jadi dia kata, pandangan ketiga, betul hadis ni Nabi SAW kata diazab. Diazab, betul. Dan dia bukan kerana menanggung dosa orang lain, tak. Kalaupun dia tak ada dosa, sifat orang meratapi di atas kepada mayat seseorang, dia akan terseksa disebabkan tangisan tu. Sebab apa? Dalam hadis yang lain dibawa pula, malaikat akan tanya waktu dia kena soal kepada malaikat, bila orang dah meratap, engkau ni orang yang begini, kenapalah Tuhan buat macam ni? Kalau enggak, malaikat tanya dia, betul mu lagu tu? Betul tak kamu lagu tu? Abdul Aziz, jangan lalu depan kamera, nampak kamera. Kita tepi. Mai duduk sini kat Abi. Mai. Abi nak ngajar, duduk diam. Baik. Aduh. Diam. Baik. Sebab dia kata datang beberapa riwayat. Jangan. Bunyi. Diam. Okey. Panjang, saya ringkaskanlah. Kerana dia kata apa? Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu sebahagian dari azab. Jadi wal insanu yu'adzabu bil umuril makruhah allati yash'uru biha. Kerana manusia ni terseksa dengan benda-benda yang dia tak suka ke buat. Macam kita kata tengah-tengah duduk makan, ada isap okok meja sebelah. Kita berasa Allah, aku makan Allah, berasa sakit hati, berasa makan di kedai tu, aku terseksa makan di kedai tu. Apa pula seksa? Ada orang isap okok. Apa mungkin pula kena seksa? Sebab aku terganggu disebabkan okok dia. Jadi perbahasan yang sama, Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, orang dalam kubur bukan dia kerana dosa dia terganggu disebabkan dia azab disebabkan orang yang nangis. Dan azab yang dimaksudkan bukanlah azab hukuman, tapi dia azab yang mana dia terganggu, tak selesa, tak senang duduk dalam kubur disebabkan orang duduk meratap di atas. Okey? Mithlal aswatil hailah wal arwahil khabithah was suwaril qabihah.
seperti mana bunyinya sora-sora dalam kubur tu, bunyi sora-sora tu dia terganggu. Ataupun datang kepadanya ruh-ruh yang buruk dan sebagainya, dia terganggu. Ataupun datang gambaran-gambaran yang buruk, dia terganggu. Fahuwa yata'adzabu bisima'i hadha wa syammi hadha wa ru'yati hadha. Kerana dia terganggu dengan mendengarnya suara itu. Dia terganggu dengan bila roh yang busuk mari, dia terganggu. Bila gambaran yang buruk dia tengok, dia terganggu. Walam yakun dzalika amadan lahu uqiba alaihi. Tidaklah maksudnya amalan tersebut menjadi dosa kepadanya. Fa kaifa yunkaru an yu'adzabal mayyitu bin niyahah. Jadi macam mana kita nak mengingkari? Sebab logik benda tu boleh berlaku. Okey. Dan manusia di dalam kubur diazab disebabkan diazab terganggu dengan perkataan-perkataan orang hidup. Okey. Seperti mana datang riwayat. Riwayat dia kata. Dia kata apa? Seperti mana datang dalam riwayat Abdullah ibnu Rawahah pernah pengsan. Kemudian adik perempuan dia datang menangisinya. Wa jabalah wa kadha ta'addada alaihi. Dia puji, wahai orang, wa jabalah, wahai engkau lah gunung. Orang yang kuat maknanya. Engkau lah orang kuat gini, dia puji. Ta'addada alaihi, banyak pujian yang dia sebut dalam ratapan itu. Faqala hina afaq, tiba-tiba Abdullah ibnu Rawahah dia sedar daripada pengsan. Dia kata, tidak ada yang kamu kata waktu aku pengsan tu, melainkan perkataan itu ditanya kepada aku. Qila li anta kadzalik, betul kau kamu macam tu? Falamma mata, maka apabila dia betul-betul mati, lam tabki alaihi, adik perempuan dia tidak lagi menangisinya. Okay? Tidak lagi menangisinya. Yang ni sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Dan dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihi fayaqulu wa jabalah wa sayyidah, wahai keteguhanku, wahai ketuaku, au sepertinya, kecuali malaikat akan bertanya kepadanya, adakah kamu betul sebagaimana yang dia dakwa? Jadi malaikat akan tanya, apa-apa orang puji si mayat ni, malaikat akan tanya mayat. Maknanya apa? Mayat terganggu disebabkan ratapan. Tak kira lah orang kafir ke orang mukmin ke, kalau ratapan disebabkan lisan ni puji, cela, takdir dan sebagainya, malaikat akan tanya orang yang mati. Tapi kalau sekadar tangisan biasa, tidak ada ucapan-ucapan yang mengganggu ataupun meratapi, maka tangisan begitu tidak mengapa. Boleh baik, boleh jadi, boleh faham. Alhamdulillah tempat kita ni tak ada lah orang ratap. Tak ada orang ratap, alhamdulillah. Kalau ada pun kita terpencil lah. Okey, terpencil. Sebab kita tak tengok lagi. Kalau orang Arab termasuk jahiliyah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah dari kalangan kami orang yang latamal khudud, tapa pipi. Bila menangis dia tapa pipi, dia meratak, dia tapa pipi dia. Menangis, tapa pipi dia. Wa syaqqal juyub, koyok. Poket ni dia koyok pakaian.
Tak menangis macam kita kat buka habis menangis tu. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, malah dia berdoa. Da'a ni menyeru dengan seruan-seruan jahil. Kenapalah Allah ambil dia? Kenapalah Allah tak ambil aku dulu? Allah ni tak adil, macam-macam. Dia meratap macam tu. Ucapan-ucapan macam tu, kalau dia kata kepada orang mati waktu dia, orang mati tu akan kena tanya tu. Dan kena bila tanya tu, itulah bentuk azab dia. Betul ke kamu? Kau kamu dulu ajar dia waktu itu. Betul kamu? Itulah bentuknya. Sebab itulah orang Arab benda ni banyak. Sebab tu dia suruh, kalau kita tak percaya, kita tengok macam mana ratapan mereka bawa. Dia ni kalau mayat mati, kalau contoh di Palestin tu, dia berarak tu, maka adalah hak setengah-setengah tu. Tapi okey lagi. Hak berat mana hak berat tahu? Hak berat Syiah. Syiah ni bukan sekadar orang mati baru ni hari ni. Dia siap buat majlis kenang-kenangan lagi hari mati tu. Buat lagi hari haul. Dia ada dua perayaan. Pertama perayaan lahir, yang kedua perayaan mati. Hak lahir kita panggil maulid. Hak mati dia panggil haul. Ada orang dia buat sambutan hari haul, hari mati, dan pada hari mati dia buat pula majlis ratapan. Siapa yang buat, maka dengan hadis ni hak dia sayang tu kena azab dalam kubur. Nah, dengan hadis ni hak dia sayang tu kena azab dalam kubur. Tok guru dia ke, tok syekh dia ke, kalau dia buat ratapan, orang Syiah ni ambil pukul badan menangis. Kalau tengok Syiah meratap berat-berat. Jadi akan ditanya dalam kubur. Malaikat kalau dia tak terlibat, itu kita kata dia dah tak terlibat, bukan dia suruh, bukan dia gapo. Syiah ni buat kepada Sayyidina Husain. Dia buat kepada Ali. Yang tu kita tahu macam mana mereka berlepas diri. Tapi nak ayatnya, kalau dia buat kepada orang lain lagu tu, habis. Allah Ta'ala dia akan terganggu, terseksa disebabkan ratapan mereka waktu hidup. Jadi kena beringat, ada orang ni dia boleh buat sambutan hari mati, hari haul. Hari haul ni buat sambutan. Malaikat tanya dalam kubur esok. Kalau sekali mati dia buat, tiap-tiap tahun dia buat sambutan, tiap kalinya buat ratapan tu malaikat pergi tanya. Hak lagu mana? Okey. Ada dua lagi hadis dalam bab ni. Walaupun panjang dah masa, kita perabilah, malah nak baca lagi. Nak perabi dalam bab ni. Hadis seterusnya, hadis Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyatin yabki 'alaiha ahluha faqala innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'adzabu fi qabriha. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kubur wanita Yahudi yang sedang ditangisi keluarganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka sedang menangisinya sementara wanita itu terseksa di dalam kuburnya. Hadis yang seterusnya, hadis Al-Mughirah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ditangisi dengan ratapan, tengok ratapan an-niyahah, maka dia akan diazab, diseksa kerana ratapan itu. Muttafaqun alaihi. Okey. Ratapan ni perlu lagu mana? Ratapan lagu mana? Ancaman keras terhadap niyahah. Terhadap niyahah, iaitu ratapan orang mati. Yang ni kita sambung minggu depan.
apakah bentuk ratapan-ratapan yang dilarang? Menangis saja ke? Menangis kuat sangat, tapar pipi, koyok baju, ratapan. Tapi kalau dalam kesedihan tu puji lebih-lebih, termasuk ratapan ke? Ataupun buat makan-makan, termasuk ratapan ke? Buat makan-makan. Ada perbahasan di kalangan sahabat dulu, mereka mengira buat makan-makan pun termasuk ratapan. Sudah. Kalau ratapan, maknanya mayat akan terganggu. Malaikat akan tanya. Okey, mana kalau kita niat molek, benarnya kita niat majlis ratapan tu panggil orang menangis. Kalau orang Cina siap panggil orang upah lagi orang menangis. Siapa mari menangis itu dia bagi piti, bagi duit. Setiap kali orang menangis dia kena azab. Dia tambah azab dia. Kalau orang Islam panggil orang menangis juga. Majlis makan panggil orang bersedih di atas kematian orang mati. Kena azab. Sudah. Tu kita bincang, kalau baca bahak tu ke 9 tak habis lagi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.